ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara pengurusi dan seluruh sufuf asatizah dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita masuk kepada sesi yang pertama kita. Jadi sebagaimana yang tercatat di dalam buku Cenderamata, kita akan bermula 10 suku dan Alhamdulillah kita terlewat 5 minit saja ataupun 2-3 minit. Dan insyaAllah pembentangan ini akan dibuat oleh dua orang tokoh ilmuwan kita. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri, Muhammad Al-Bakri, yang merupakan panel syariah akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan juga beliau merupakan panel kajian syariah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan juga ahli Majlis Fatwa Negeri Terengganu Darul Iman, dan juga beliau merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Muamalat Berhad Malaysia Berhad, dan merupakan seorang tokoh pendakwah dan telah pun mempunyai puluhan buah kitab yang telah pun diterbitkan dan berada di dalam pasaran, merangkumi bukan sekadar bab akidah, bahkan juga bab-bab fiqh yang lain. Dan beliau juga ada menulis satu kitab yang diterjemahkan yang diterbitkan oleh JAKIM, bab akidah Asy'ariyah, ya. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan kalau nak mengetahui dengan lebih lanjut apakah dia akidah Asy'ariyah ataupun yang berkait dengannya, bolehlah dapatkan buku tersebut yang diterbit oleh JAKIM sendiri. Jadi beliau merupakan bentang pertama kita, dan beliau merupakan seorang yang berkelulusan daripada Universiti Islam Al-Madinatul Munawwarah di peringkat degree, dan menyambung pengajian di universiti di Syria, yang hari ini kita doakan rakyat di sana akan sentiasa mendapat kerahmatan dan keselamatan daripada kezaliman pimpinan-pimpinan yang membunuh sesuka hati, ya. Dan kemudian beliau menyambung peringkat PhD di Universiti Sains Malaysia, dan pernah bertugas di beberapa buah institusi pengajian tinggi swasta dan awam. Jadi itulah dia pembentang kita yang pertama, yang juga merupakan mursyid kepada liqa asatizah. Jadi jangan terkeliru, kita bukan liqa ilmuwan muda, ya? Sebab kita tak muda lagi dah, ya? Jadi kita liqa ustaz, ya? Jadi itu je. Jadi kita tak sebut muda sebab kita ni tak semuanya muda lah. Baik, kemudian pembentang yang kedua iaitu Al-Fadhil Ustaz Aizam Mas'ud, juga merupakan seorang galuan daripada Universiti Ahlul Bait Jordan, dan juga merupakan seorang yang telah pun menyiapkan masters beliau di dalam bidang pemikiran Islam yang lebih takhasus di bidang akidah, sesuai dengan kerjaya beliau sebagai penyelidik kanan, ya, di cawangan penyelidikan akidah di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang banyak membuat kajian tentang akidah, termasuklah Syiah dan macam-macam lagi. Dan beliau merupakan juga ahli dalam asatizah kita, dan merupakan pembentang yang kedua dalam slot kita kali ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya kira kita ada 60 minit untuk pembentangan. Jadi kita pulangkan kepada para ilmuwan kita untuk membentangkan, kerana kertas ini ditulis kira-kiranya bersama oleh mereka berdua. Lalu saya kira saya akan menjemput yang pertama Al-Fadhil Ustaz Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri untuk membentangkan, dan insya-Allah dalam mungkin 40 minit begitu, dan kemudian mungkin bakinya akan disudahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Aizam. Cuma kalaulah tiba-tiba lah katanya tamat awal pula, ya, daripada waktu yang kita beri, kalau ada peluang kita soal jawab, kita berilah satu soalan, kedua soalan. Tapi kalau mereka menghabiskan waktu yang diberi dengan pembentangan, soal jawab akan berlaku, akan dibuat pada waktu malam ini sidang panel, ataupun kalau tak sabar nak tunggu malam, bolehlah pergi ke booth, insya-Allah. Jadi dengan itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri untuk membentangkan, boleh di sini ataupun di sana, Dr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat saya yang saya kasihi, sahibul fadilah Dr. Zaharuddin Abdul Rahman selaku moderator. Seterusnya sahabat saya, sahibul fadilah Ustaz Haji Muhammad Aizam bin Mas'ud selaku pembentang kata kerja dan penulis bersama berkenaan dengan wasatiyah dalam akidah. Seterusnya asatizah al-kiram, tuan-tuan guru, para alim ulama, ilmuwan, para peserta, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, kami rafakkan syukur pada Allah. Mudah-mudahan majlis seperti ini akan membuahkan rasa takut kita kepada Allah dalam menemukan titik makrifah kepada Allah dan memahami agama Allah dengan sebaiknya, yang sudah pasti membawa kebaikan yang sebenarnya. Hal ini dinaskan dengan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih Al-Bukhari dan lain lagi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah menghendaki dengannya kebaikan, di mana khairan ini didatangkan dalam bentuk nakirah, itulah pada ghalibnya yang memberi makna kebaikan yang banyak. Maka Allah syaratkan kepada kebaikan tersebut dengan seseorang akan difaqihkan dalam agama. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang faqih dalam agama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi yang mulia ini ialah wasatiyah dalam akidah. Persoalan yang pertama ialah kemungkinan tajuk seperti ini menjadikan kita perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan wasatiyah. Kalimah yang selalu diucapkan, yang asalnya makna cukup menarik, orang terjemah dengan makna sederhana, orang terjemah dengan makna seimbang. Saya teringat bagaimana seorang ulama, Syekh Atiyas Salim, apabila menyebut tentang adil atau salah satu daripada makna wasatiyah itu, katanya kalau seorang zaman dahulu dia ada satu ekor keldai, dia nak bawa barang tu, dia letak kalau sebelah kanan keldai tersebut dalam beberapa kilo atau beberapa kati barang, maka sebelah kiri pun sama supaya berimbang. Itu maknanya amat menarik. Jadi mafhum yang nak disampaikan bila sebut wasatiyah, bukan makna sederhana sembahyang jangan lebih jangan kurang, bukan macam tu. Tetapi itulah yang terbaik, yang teragung, yang terpilih, yang paling adil, yang menyatu padukan, yang paling baik. Allah menyebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas.
Di situ menunjukkan sifat wasatiyah sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam telah dinyatakan dalam hal tersebut. Jadi khulasahnya sahabat-sahabat kita akan terangkan lagi dengan lebih panjang berkenaan dengan wasatiyah, dan saya kemukakan berdasarkan kepada kenyataan ini, iaitu wasatiyah dengan makna iktidal, kesederhanaan, al-khairiyah, kebaikan, al-insaf dengan makna keadilan, dan al-rif'ah, ketinggian, dan dengan sebab sifat-sifat mahmudah, terpuji, yang tidak terlalu rigid, yakni ifrat, dan tidak terlalu longgar, tafrid. Itulah nilai wasatiyah yang amat disukai. Dan dalam bahasa yang digunakan menunjukkan ketinggian dan kelebihan terlalu banyak digunakan dalam nusus syariah, sama ada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, isu yang kedua berkenaan dengan akidah. Apabila kita sebut tentang akidah, satu kalimah yang sentiasa kita dengar dan kita fahami akan hakikat akidah ini ialah satu pegangan yang memberi makna akidah ini satu pegangan yang cukup kuat, tak pernah, tak mungkin untuk digugat atau untuk kita katakan kepercayaan itu separuh, ghalibuz zan, lebih pada separuh atau lebih tinggi daripada itu. Tapi sebaliknya, apabila kita sebut akidah, maka kepercayaan adalah mutlak, tak boleh digugat. Inilah yang telah dinyatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum bila menerima akidah baginda sallallahu alaihi wasallam, akidah Islam. Mereka tak akan ada offer tawar-menawar. Mereka menyatakan amanah, mereka menyebut ahad. Jadi bila kita sebut akidah, ikatan yang tak mungkin akan diungkai, yang disebut sebagai i'tiqad yang jazim, dan juga disebut sebagai akidah ini di mana pegangan yang begitu yakin dan muktamad, kita tak mungkin untuk kompromi walaupun sedikit pun. Itu dari segi makna akidah. Dan hal akidah ini telah dikaryakan oleh ramai para ulama yang menyebut tentang betapa akidah ini dia boleh tinggi, dia boleh rendah, dia boleh rosak, dia boleh betul, dia boleh salah, mengikut keadaan manusia. Atas asas inilah wajib kepada kita belajar untuk memahami akan pegangan yang sebenarnya, yang tidak menyimpang daripada syariat Islamiah, daripada akidah yang sebenarnya. Kemudian kita menyambung sedikit dengan menyatakan bahawa ilmu akidah Islam juga sering diberikan beberapa nama lain seperti berikut. Kadang-kadang oleh kerana akidah ini cukup menarik, maka dibahaskan, dijenamakan dan diberi nama, walaupun hakikatnya satu, diberi nama fiqh al-akbar oleh Imam Abu Hanifah, yang menunjukkan bahawa itulah sebesar-besar fiqh. Begitu juga diberi dengan nama ilmu nazar wal istidlal, ilmu berkenaan dengan isu macam mana seseorang itu mengkaji, mendetailkan dan menghujahkan akan pegangan dengan dalil-dalil. Mereka cari dalil, dan benarlah seperti kata pujangga, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Pada setiap sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan Allah bersifat Maha Esa. Kemudian kita berbalik sedikit kepada definisi wasatiyah dalam akidah. Melihat kepada sejarah peradaban manusia, kita dapati ada jenis manusia tak percaya langsung kepada Tuhan, kosong, komunisme, etisme, mulhid, tak ada Tuhan, maka ini adalah sesat. Kedua, percaya banyak pula Tuhan, sini ada Tuhan, sana ada Tuhan, maka ini pun sesat.
yang sebenarnya dari segi wasatiyah di situ menunjukkan satu sahaja Tuhan yang bersifat mutlak dari segi peribadatan kepadanya. Maka di situ wasatiyah itulah yang sebenar. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan ahli kitab dengan menyatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Maksudnya, hai ahli kitab, jangan kamu melampaui dalam urusan agama kamu, ghulu, menaik tarafkan seseorang yang dinabikan kepada Tuhan, ya zambillah. Begitu juga kita tengok tanpa sebenarnya sehingga mereka ini sanggup melakukan apa saja. Orang-orang Kristian sebagai contoh begitu sayang kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, akhirnya sebahagian daripada mereka menganggap Isa sebagai Tuhan. Mereka menaik tarafkan. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Begitu juga kita tidak boleh untuk meremeh-remehkan Nabi. Nabi macam orang biasa. Nabi tak ada apa-apa istimewa. Nabi kalau ada pun saya tak akan apa-apa, tak akan hormat dia. Ya zambillah. Maka ini seolah-olah mentangkiskan seperti perbuatan yang berlaku mutakhir ini. Maka itu juga menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manhaj wasatiyah dalam definisi iman. Kalau kita tengok, apabila kita dapati seseorang itu dia mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman yang dia imani itu mestilah mereka memahami akan maksud sebenarnya. Yang pertama, mesti ada tasdiqun bil qalb, keyakinan dalam hati yang jazim sungguh-sungguh. Begitu juga iqrar bil lisan, dia ikrar dengan lidah. Dan yang ketiga, wal amalu bil arkan awil jawarih, dia mengamali segala rukun-rukunnya atau dia mengamali dengan tubuh badan masing-masing. Artinya tak boleh semata-mata mengaku beriman tapi tak pernah ditonjolkan tiga perkara ini. Kemudian selepas daripada itu, kita tengok tentang masalah iman ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita beriman, maka jangan jadi iman pak turuk, jangan jadi iman macam orang yang taklid semata-mata, jangan jadi iman dalam masalah ketuhanan kita tak tahu. Kerana ulama-ulama turas dalam ilmu tauhid yang dinyatakan seperti dalam kitab Jawharatut Tauhid, iz kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu minat tardid. Boleh jadi orang yang taklid dalam ilmu tauhid, imannya akan berada bersimpang siur, betul atau salah, boleh jadi tak betul, boleh jadi betul dan sebagainya. Dan dibahaskan dalam muqaddimah kitab usul fiqh, usul tauhid atau akidah berkenaan dengan isu masalah iman ini. Kemudian kita tengok manhaj wasatiyah dalam sumber berakidah. Dalam hal ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, fasa-fasa perkembangan akidah cukup menarik. Asalnya memang bersumberkan daripada nusus ilahi, Quran dan hadis. Zaman Nabi turunnya surah Al-Ikhlas, maka difahami Bilal bin Rabah diseksa tapi pegangannya tetap utuh menyatakan ahad-ahad. Dia tak belajar macam orang lain belajar, macam dulu, macam kemudian. Perkembangan seterusnya menyebabkan bila berlakunya terlalu ramai yang masuk Islam dengan beberapa fahaman-fahaman yang baru muncul, kemungkinan kepada golongan yang berkiblatkan kepada akal, maka di sana pecahan-pecahan aliran mula timbul. Dalam hal seperti inilah mereka ada yang berkiblatkan kepada falsafah. Nak jawab orang falsafah, lawan dengan falsafah juga. Kadang-kadang dia tak berapa faham tentang falsafah. Jadi ini masalah besar. Dan inilah yang menyebabkan kadang-kadang akhirnya mereka terpaksa cari dalil.
Al-Imam Fakhrur Razi rahimahullah ta'ala pernah dia berjalan. Dalam keadaan sedang dia berjalan itu, datang seorang wanita yang biasa. Dia kata, tok guru besar ni, imam ni, iman dia lemah. Lalu terkejut orang lain. Kenapa dia kata tok guru besar imannya lemah? Dia kata kerana orang ni nak mensabitkan Tuhan sampai 1000 dalil. Aku satu dalil pun tak payah. Tuan-tuan, apa maksud? Maknanya kadang-kadang duk cari ni sampai keadaan sebenarnya kita pun jadi masalah. Atas asas inilah sumber yang akhirnya perlu disaring semula. Kita ambil Quran, kita ambil hadis, kita ambil akal yang mana menyokong dan mendukung Al-Quranul Karim. Pada masa itu barulah caranya adalah betul. Kemudian seterusnya, dalam masalah tentang akidah ini, saya tak payah pakai tag tuan-tuan. Style saya memang saya tak pakai tag pun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam hal seperti ini, kalau kita tengok dalam isu wasatiyah tentang akidah ini, kita akan dapati lahirnya ulama seperti Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Kita baca sejarah dia, kita tekuni cara dia, kita tengok marhalah kehidupannya, kita cuba menginsafi zamannya, kita akan tengok orang ini adalah orang yang cukup besar sumbangannya kepada ummah. Kehebatannya menguasai pelbagai disiplin ilmu terkhusus falsafah, menyebabkan cara bangkangan hujah tersebut adalah cukup hebat, sehingga terduduk golongan Mu'tazili atau ahli Mu'tazilah yang diasaskan oleh Wasil Ibn Attab. Contoh, kadang-kadang kita bercakap Allah buat perkara yang baik dan Allah akan buat perkara yang terbaik. Betul? Betul. Artinya kalau ada pilihan antara baik dengan yang terbaik, Allah akan buat yang terbaik. Itu orang akan faham macam tu. Betul juga, logik akal betul. Tetapi dari segi Islamnya, Allah boleh buat apa saja. Dia nak buat apa-apa pun dia boleh buat. Tapi kita dok anggap bahawa Allah akan buat yang baik dan terbaik. Di sini konsep ini adalah salah satu cabangan usul dalam bab yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala tanya orang dengan satu soalan yang cukup hebat, satu debat akliyah yang cukup menarik. Dia kata, baik, saya nak tanya, contohnya seorang tu ni hukum Allah dari segi adilnya, baik dan sebagainya. Orang tu dia ada 3 orang anak. Anak yang pertama tua. Anak yang pertama tua, dan dia ni beriman, mati tua dan mati beriman dan beramal. Kemana kesudahannya? Katanya syurga, kata Mu'tazili, orang Mu'tazilah. Anak yang kedua tua, kafir, fasik. Kemana dia bila mati dalam keadaan tu? Neraka. Okey. Anak yang ketiga, dia mati kecil. Kemana dia? Dia kata anak yang ketiga yang kecil ni dia tak beramal, dia tak kafir. Kita letaklah dia fi manzilatin baina manzilatain, duduk tengok. Adil tu. Okey. Kata dia, macam mana jika sekiranya kalau budak kecil ni diberi panjang umur, dia mengadu kat Tuhan, ya Rab, kenapa tak panjang umur saya, supaya saya beramal dan beribadat dengan sungguh-sungguh, sekurang-kurangnya saya dapat masuk syurga. Kata dia, Allah lebih mengetahui kalau panjang umur dia ni jadi kafir, maka layak dia masuk neraka. Justru lebih baik dia mati kecil, maka dia tak masuk neraka. Ini bola tanggung, tuan-tuan. Maka katanya, macam mana kalau Tuhan tak bagi panjang umur yang kedua tadi, tidakkah dia tak payah masuk neraka? Maka terpinga-pingalah, tuan-tuan. Jadi di sini nak gambarkan
betapa kadang-kadang dalam isu akidah ini cukup pelik, yang perlu kita telusi dan kita tengok. Sebab itu ulama kata adanya yang membawa kepada Jabriyah, adanya membawa kepada Qadariyah, adanya membawa kepada Murji'ah, adanya membawa kepada fahaman-fahaman yang cukup pelik. Apatah lagi mutaakhir ini dengan fahaman-fahaman tersebut sudah pasti membawa kepada bencana kepada umat. Sebab itu saringan kita ambil daripada Al-Quranul Karim. Quran sendiri pun dibahaskan oleh ulama, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap wasatiyahnya Quran itu macam mana, bahawa ia adalah kalam Allah. Mu'tazilah kata kalam Allah tapi makhluk cakap macam tu. Akhirnya ditanya kepada Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari menyatakan al-kalamu kalamul bari was-sautu sautul qari. Kalam itu kalam Tuhan yang bersifat maha agung, tetapi suara memang suara manusia, suara Syekh Abdul Basit, Khalil Husari dan sebagainya yang baca tu, tapi itu daripada kalam Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sengaja nak beri keluasan kepada sahabat saya, dan selepas daripada itu mungkin dia boleh perincikan beberapa isu, dan insya-Allah kalau ada ruang dan peluang mungkin kita boleh interaksi dengan persoalan-persoalan selepas ini. Wallahu a'lam. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri di atas pertentangan pertama beliau, yang juga saya kira merangkumi